Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang kisah seorang wirabangsa di negara kita, iaitu Lieutenant Adnan Saidi, yang terkenal dengan semangat patriotisme yang tinggi dan nilai keberanian. Untuk pengenalan, Lieutenant Adnan nama sebenarnya adalah Adnan bin Saidi. Adnan dilahirkan pada tahun 1915 di Sungai Ramal, Kajang, Selangor. Bapanya iaitu Pak Saidi merupakan seorang petani yang tegas dan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Adnan sekeluarga memiliki darah pahlawan. Hal ini adalah kerana moyangnya bersama-sama membantu Abdul Said dalam menentang Inggeris di Nanning. Seterusnya, Lieutenant Adnan ketika berusia remaja, dia bersekolah di sekolah Inggeris Pekan Sungai Ramal. Hal ini adalah kerana bapanya itu Pak Saidi yang menghantarnya ke sekolah itu, kerana bapanya mengharapkan Lieutenant Adnan mendapat ilmu yang lebih banyak berbanding anak-anak kawannya di kampung yang bersekolah Melayu. Walaupun perkara tersebut dibantah oleh penduduk kampung, tetapi Pak Saidi masih berpegang teguh kepada pendiriannya itu. Selepas Lieutenant Adnan menamatkan pengajiannya, dia terpilih untuk menjadi guru pelatih. Walaupun dia tidak minat dengan pekerjaan itu, tapi dia terpaksa melakukannya kerana dia tiada kerja lain untuk buat selain cikgu, kerana dia tidak boleh lagi mengejar cita-citanya iaitu menjadi askar. Seterusnya, selepas Adnan dan rakan-rakannya mendengar urut-urut tentang penubuhan Regimen Askar Melayu, Adnan dan rakan-rakannya tekad untuk pergi ke kem latihan tersebut. Dengan hanya berjalan kaki dan menaiki lori, mereka sampai ke Seremban. Kerana kesungguhan Lieutenant Adnan telah menerima kenaikan pangkat sarjan di Singapura dan seterusnya Lieutenant di London. Sekembalinya dia ke tanah Melayu daripada London, dia telah berkahwin dengan seorang guru iaitu yang bernama Sofia. Perkahwinan Adnan dan Sofia ni bertambah bahagia apabila mereka dikurniakan tiga cahaya mata, iaitu Mukhtar, Zainuddin dan seorang lagi perempuan yang meninggal ketika usianya masih muda. Seterusnya, Lieutenant Adnan ditempatkan untuk bekerja di Pasir Panjang. Lalu Lieutenant Adnan membawa keluarganya, Lieutenant Adnan, isterinya dan anak-anaknya pergi ke Pasir Panjang. Selepas mendengar ura-ura Perang Dunia Kedua akan bermula, maka Lieutenant Adnan menghantar semula isterinya dan anak-anaknya ke Kajang. Ketika ini Sofia sedang hamil untuk anak ketiga. Walaupun Lieutenant Adnan berasa berat, tapi dia terpaksa untuk demi menjaga keselamatan. Ketika Lieutenant Adnan ditugaskan bekerja di Bukit Chandu, penduduk di Bukit Chandu enggan berpindah. Maka pasukan Lieutenant Adnan perlu mengetatkan kawalan di kawasan tersebut dan mencadangkan pasukan pengawal kampung. Penduduk di Bukit Chandu akhirnya berpindah hal ini adalah kerana mereka mula mempercayai bahawa Bukit Chandu merupakan kawasan yang paling penting ketika peperangan antara askar Melayu dengan tentera Jepun. Selepas tentera Jepun berjaya menawan seluruh tanah Melayu, tentera Jepun mula untuk bertapak cuba untuk menawan Singapura pula. Ketika ini pasukan Regimen Askar Melayu bersungguh-sungguh mempertahankan Singapura hingga ketitisan darah yang terakhir, walaupun bilangan mereka ketika ini jauh lebih kurang daripada bilangan tentera Jepun. Seterusnya berlaku pertempuran yang sengit di Bukit Chandu di antara Regimen Askar Melayu dengan tentera Jepun.
Kebanyakan daripada tentera askar Melayu menggunakan bayonet ketika perangan ini. Walaupun mereka menggunakan bayonet, tapi mereka tetap juga dapat kekal bertahan. Mereka berperang sehingga ketitisan tanah yang terakhir dan menyebabkan ramai pegawai British dan tentera yang meninggal dunia. Ketika dalam peperangan itu, berlaku tembak-tembakan di antara kedua-dua pasukan, dan satu tembakan daripada pasukan tentera Jepun terkena pada bahu Lieutenant Adnan. Ketika ini, walaupun Lieutenant Adnan cedera parah, dia enggan berundur, tetapi dia sebaliknya menyuruh orang-orang bawahannya untuk berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir. Ketika ini satu-satu rakan-rakannya, Sarjan Hasan dan yang lain-lain meninggal dunia. Tetapi Lieutenant Adnan tidak patah semangat. Dia terus berjuang hingga titisan darah yang terakhir. Tentera Jepun dia marah kerana keberanian Lieutenant Adnan ini mengganggu mereka untuk menawan Singapura. Dan kerana Lieutenant Adnan juga, mereka tentera Jepun beberapa kali berundur dengan walaupun menentang pasukan askar Melayu yang lebih sedikit daripada mereka. Akhirnya semua tentera semua regimen askar Melayu mati, dibunuh oleh tentera Jepun. Orang yang terakhir sekali mati dalam peperangan ini adalah Lieutenant Adnan. Cara dia dibunuh oleh tentera Jepun sangatlah kejam. Dia disekup ke dalam guni, kemudian dia digantung pada pokok teri dalam keadaan cedera parah. Lepas tu tentera Jepun yang ketika itu sangat marah dengannya telah menikamnya dengan menggunakan bayonet. Satu persatu tentera Jepun melakukan perkara tersebut. Perkara ini dilihat oleh Korporal Yaakob yang merupakan satu-satunya tentera askar Melayu yang hidup ketika itu. Akhir sekali, beberapa tentera Jepun telah datang ke Sungai Ramal untuk mencari keluarga Lieutenant Adnan. Hal ini adalah kerana Jeneral Jepun ketika itu, iaitu Jeneral Yamashita, ingin membalas dendam akibat adiknya yang terbunuh akibat dibunuh oleh Lieutenant Adnan. Akan tetapi penduduk di Sungai Ramal bersetuju untuk tidak memberi kerjasama kepada pasukan Jepun. Begitulah perakhiran kisah seorang wanita bangsa di negara kita, iaitu Lieutenant Adnan bin Saidi. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.